Okey, kita bermula dengan tajuk yang cikgu nak sampai pada petang ni, iaitu berkaitan dengan sistem catatan bergu. Itu ke bukan tajuk lah, satu sistem kan untuk urus niaga, merekod urus niaga. Okey, mengapakah benda ni penting pelajar? Iaitu kamu akan guna pakaikan dalam bab 4. Dalam bab 4 kalau kamu ingat bab buku catatan pertama, of course lah, iaitu jurnal am lah. Jurnal am lah menjadi masalah kepada pelajar. Kalau kamu tengok projek paper yang kamu buat baru ni kertas 3 pun meminta pelajar merekod ke dalam buku catatan pertama. Jurnal am memang menjadi masalah kepada pelajar. Kalau buku tunai saya rasa okey, tak ada masalah Okey. Yang kedua dalam bab 5 lah, iaitu ledger. Jadi bila sebut tentang bergu ni tak boleh lari daripada BCP, jurnal am, iaitu ledger. Dan yang paling penting dalam bab 9. Bab 9 adalah bab yang orang kata yang pembetulan kesilapan ni. Ya, bagus. Pembetulan, very good. Siapa yang berjawab tu memang bagus. You kenal, you ingat bab pembetulan kesilapan. Jadi macam mana you nak betulkan kesilapan kalau awak tak tahu apa yang silap? Betul tak pelajar? Betul cikgu. Betul. You nak betulkan kesilapan macam mana? You tak tahu yang mana silap. Jadi untuk itu, kita kena mantapkan sistem catatan bergu untuk merekodkan ke dalam jurnal am. Dari jurnal am baru kita akan pindah ke dalam ledger. Jadi untuk itu pelajar, saya nak share dengan kamu. Ini peraturan yang kamu kena ingat. Ini kamu kena hafal lah peraturan dia. Ini kamu kena hafal. Hafal, yang ini kena hafal. Cikgu. Ya. Slide cikgu tak tukar. Sekejap. Sekejap. Sekejap pelajar teknikal sekejap. Saya betulkan balik sekejap. Tunggu. Bagus, very good. You tegur tadi. Slide tak bertukar. Nampak slide. Macam mana diorang tak nampak slide? Sekejap pelajar Sekejap pelajar, sekejap. Boleh pelajar? Nampak tak? Boleh cikgu. Okey, boleh slide kedua. Okey, terima kasih. Okey, maaf gangguan tadi Okey, kita pergi kepada dia punya peraturan. Yang ini awak memang kena hafal. Apa hafalan dia? Kalau aset bertambah, you kena debit. Kalau aset nilai dia bertambah, you kurang, you kena kredit. Kalau belanja bertambah, you kena debit. Belanja berkurang, you kena kredit. Liability bertambah, you punya kredit. Liability berkurang, you kena debit. Okey, yang 3 tu you kena ingat ABL. ABL kalau bertambah, you kena debit. Sekarang masalahnya pelajar, you sebagai calon pelajar cemerlang, cikgu rasa awak tak ada masalah. You kenal aset, you kenal belanja. Okey, sorry Aset dengan belanja bertambah, you debit. Yang 3 kemudian So 2 yang atas tu you kena debit bila bertambah. Aset you kenal, you ada perabot, you ada lengkapan, you ada tunai, you ada bank dan sebagainya. Okey, you belanja, you ada gaji, you ada insurans, itu semua you tahu. Sekarang macam manakah dikatakan ianya bertambah? Jadi bila aset bertambah, apa yang berlaku? Of course, you sebagai peniaga, you bayangkan dalam akaun ni, you kena bayangkan you seorang peniaga. Katakan saya ambil mudahlah kita berniaga kedai runcit. So, you perlukan apa? You perlukan premis untuk you berniaga. So, apa dia? You beli premis. You beli orangnya, you beli kedai. So, aset bertambah. Faham ya? You beli barangnya, you beli aset bukan semasa. You beli perabot. Tu aset bertambah. Okey, jelas you kata aset bertambah. Ya cikgu, jelas. Okey. Jelas Apabila berkurang, maksudnya bagaimana berkurang? Apabila you bayar tunai, bila you bayar
gaji pekerja. You bayar dengan duit tunai kan? Okay, tunai berkurang. So, you dikreditkan tunai. Jadi, you nampak tak kaitan antara bertambah dan berkurang? Begitu juga dengan belanja. You kena faham bagaimana belanja bertambah. Bila you bayar gaji pekerja, you beli insurans, you beli alat tulis, semua akan melibatkan pertambahan belanja. Okay, itu yang dua yang atas. 3 yang di bawah itu kita ada liability. Liability apa dia? Tanggungan, hutang. Hutang kepada siapa? Hutang kepada pembekal. Dalam akaun kita panggil akaun belum bayar. Hutang kepada pihak bank, iaitu pinjaman. So bila you dapat pinjaman, you kena kreditkan pinjaman sebab pinjaman bertambah. Begitu juga dengan hasil. You dapat sewa diterima, you berniaga dekat bawah, you bagi sewa dekat Cikgu Zan di atas bangunan tu, di atas rumah you untuk paras kedua kan. Di bawah you berniaga, paras kedua you bagi Cikgu Zan sewa. So saya bayar awak duit sewa, we call that sewa diterima. So you dapat hasil. Okey, pergi kepada equity pemilik. Itu apa dia? Modal. Bagaimana modal bertambah? You membawa masuk perabot. Bawa masuk perabot dari rumah. So, perabot itu aset. So, aset akan bertambah. So, kita debitkan aset, you kreditkan modal. Itu basic bagi sistem catatan bergu. Jadi, bila you dapat soalan, macam tahun lepas, dia keluar dokumen. Pelajar tahun lepas, dia keluar dokumen, diminta pelajar-pelajar merekod ke dalam buku catatan pertama. So tahun lepas dikatakan soalan prinsip perakaunan agak mudah kepada mereka yang menguasai asas. Kita back to basic iaitu urus niaga. We call that document. So kita ada urus niaga. Dari situ kita akan rekodkan ke dalam buku-buku catatan pertama mengikut sistem catatan berguru. Now kita nak pergi, saya nak test kamu, nak uji kefahaman kamu. Sebab bila kamu faham, dalam bab 9 nanti kamu tak ada masalah. Sebab tahun ini kemungkinan bab 9 boleh diuji kepada pelajar. Iaitu bab 9. Iaitu pembetulan kesilapan. Kita bukan ramal pelajar ya. Kita tengok pada trend soalan yang boleh keluar tahun ini. Okey okay. Macam ni pelajar. Nampak pelajar? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Kita test kamu. Cuba tengok di sini ya. Debit alat tulis, kredit tunai. Okey, bagus. Alat tulis tu apa dia? Belanja. Bagus. So bila you belanja, belanja akan bertambah kan? So you kena debit. Tunai berkurang, bila you beli alat tulis, you kena bayar dengan duit tunai. Okay? So tunai tu aset, aset akan berkurang. So kita kena debitkan alat tulis, kita kreditkan tunai. Tengok jawapan dia di situ. Beli alat tu, okey, tengok akaun debitkan, akaun debit. Yang ini pelajar boleh diuji dalam soalan objektif kertas 1. Kertas 1 kalau kita perhatikan dekat 5 hingga 8 soalan berkaitan dengan sistem catatan bergu. Dia minta pelajar kena pasti debit dan kredit catatannya, BCP, semua tu berkaitan dengan sistem catatan bergu. Dia santai-santai pelajar petang ni. Tengok seterusnya. Beli barang niaga. Jadi pelajar jangan confuse. Barang niaga dengan aset bukan semasa tak sama ya pelajar. Tetapi kena faham ya. Kalau kedai perabot, dia beli perabot, perabot adalah barang niaga. Itu kena faham. Statement tu kena ingat ya pelajar. Kalau dia kata Cikgu Zan, Encik Zan, pemilik kedai perabot. Dia kata beli perabot, itu merupakan beli barang niaga. So bila belian barang niaga, dia melibatkan akaun belanja. Ramai pelajar tak jelas belanja. Belian ni adalah akaun belanja, perbelanjaan. So bila kita membeli barang niaga, dengan cara tak langsung, belanja kita akan bertambah. Maka kita kena apa? Tengok di situ. Kita debitkan akaun belian dan kita kreditkan akaun bank. Okey. Pelajar ya, cuba tengok di manakah dia boleh tanya dalam bab pembetulan kesilapan. Contoh dia katakan, beli barang niaga dengan cek,
didebit akaun belian dikreditkan, akaun bank didebitkan. Itu kesilapan kan? Jadi you kena betulkan balik. Contohnya kan di dalam bab pembetulan kesilapan, itu maksud dalam pembetulan kesilapan. Jadi sebelum you nak betulkan, you kena tahu sebelum you nak betulkan, you kena tahu prinsip dan apa yang salahnya. Berarti saya kata dalam bab sistem dalam berkaitan dengan sistem catatan bergu sangat penting. Okey, pelajar. Tengok yang ketiga. Jualan tunai dibankkan. Okey. Jualan akaun apa? Pelajar boleh Hasil. respon? Bagus. Jualan adalah hasil. So bila kita berlakunya urus niaga jualan, hasil Kredit. kita bertambah. So apa kita kredit? Jualan. Kita akan kreditkan jualan. Kita debit pertambahan. bank. Kita akan debitkan bank sebab aset kita bertambah. So, ada pelajar masih tak jelas lagi ya pelajar. Dia tak faham, tak apa. Jadi saya minta kamu sebagai pelajar cemerlang untuk negeri Perak, kita naikkan result prinsip perakaunan, maka kita mantapkan kemahiran asas yang perlu ada pada kamu ya. Okey. Jawapan dia jelas Okay, kita pergi yang keempat. Okey, Ali tu siapa? Jual kepada Ali. Ali tu siapa? ABT. Akaun belum terima. Betul, bukan pakcik kita kan. Dia adalah akaun belum terima. Dalam dengan pelajar selalu saya sebut. Bila sebut je akaun ni, urus niaga, kamu kena ingat ABT, ABB. Itu pun pelajar keliru. ABT tu akaun belum terima. Maksudnya kita belum terima lagi duit daripada orang yang membeli barang kita yang kita jual tu. Jadi kena ingat ABT tu iaitu kita belum lagi menerima tunai ataupun cek daripada orang yang kita jual tadi. Maka dipanggil sebagai ABT. So dia adalah aset. Kategori aset. Jualan kategori hasil. Hasil. Bila kita jual barang, hasil bertambah. Betul tak pelajar? Jadi Betul. kamu kena ingat, bila kamu tengok pada urus niaga tu, kamu kena pasti yang mana tambah, yang mana kurang. Jadi jawapan kita apa? Debit ABT Ali dan kredit jualan. Bagus, very good. Debit ABT Ali dan kita kreditkan jualan. Yang cikgu sembah ke petang ni semua berkaitan dengan urus niaga yang berlaku dalam sebuah perniagaan. Kamu yakinlah kalau kamu mantapkan sistem catatan bergu, insya-Allah tak ada masalah untuk kamu mendapat skor cemerlang bagi subjek prinsip perakaunan. Tak ada masalah. Ya, kita pergi yang kelima. Cuba tengok ni. Tadi kita jual. Sekarang kita beli barang niaga dari pembekal seli. Siapa seli tu? Akaun belum bayar. ABB. Akaun belum bayar. Jadi pelajar kena ingat. Pengalaman cikgu dalam kelas, cikgu mengajar pelajar. Selalu cikgu tanya pelajar, siapa dia? So, ABB. Tempat yang kita beli barang itu, kita panggil sebagai ABB. Liability. Bila kita beli daripada seli, bermakna tanggungan kita bertambah, kita menanggung hutang. Jadi kita kreditkan pembekal seli sebab liability bertambah dan kita debitkan belian. Bagus, sebab belian adalah perbelanjaan membeli barang niaga. Jelas ya pelajar? Kita buat slow-slow tak apa. Saya dah bagikan untuk ceramah ini, ceramah minggu depan kita akan fokus kepada aspek catatan bergu dan juga pelarasan. Sangat pentingnya itu. Ya? Okey. Itu jawapannya, tak ada masalah. Okay, kita pergi yang ini. Okay, kenderaan tu apa dia? Dia bukan barang niaga. Aset bukan semasa. Bagus. Aset bukan semasa yang kita gunakan untuk memudahkan perniagaan kita. Aset bukan semasa. Pengedar kereta aman tu, tempat kita beli akaun belum bayar kan? Maka liability. Akaun belum bayar yang bukan niaga. Maksudnya kalau niaga tu berkaitan dengan barang-barang runcit lah, barang-barang aset inventory kita lah pelajar. Jadi pengedar kereta aman ni
dipanggil juga sebagai ABB. Jadi kita debit, bukan debit belian ni pelajar. Debit apa? Kenderaan. Debit. Apa yang berlaku? Ramai pelajar salah. Dia mendebitkan belian. Bukan debit kenderaan. This is not your barang niaga. Ya. Sebab kenderaan ni adalah aset bukan semasa kan. So debit kenderaan, kita kreditkan pengedar kereta aman. Ya, jadi kena faham. Bukan belian pelajar. Ni tunai. Sewa ruang niaga. Tadi dah bagi contoh, di bawah awak berniaga, di atas Cikgu Zan tinggal. Jadi Cikgu Zan akan bayar awak duit tunai 350. Jadi awak telah menerima tunai dari Cikgu Zan. Jadi tunai itu aset. Bila awak dapat duit tunai, of course lah aset awak akan bertambah. Jadi debit tunai. Tunai. Bagus. Kredit kan? Sewa diterima. Bagus. Kita kreditkan sewa diterima. Sebab dia adalah hasil. Itu dia. So debit tunai, kita kreditkan sewa diterima. Okay Yang ini. Ni apa dia? Urus niaga apa ni? Dalam akaun. Cuba bagi respon. Modal. Apa nama urus niaga ni? Tambahan modal. Ini namanya tambahan modal. Memasukkan tunai ke bank sebagai modal. Itu modal. Modal yang dibawa masuk. Dibawa masuk. Okey? So apa dia? Bila kita duit tunai dari siapa? Debit tunai, kredit modal. Okey, duit tunai ni daripada peniaga itu sendiri. Maka tunai dari peniaga dibawa masuk ke dalam bank. So aset dekat bank akan bertambah. Maka kita debitkan duit dekat bank dan kita kreditkan modal sebab equity pemilik bertambah. Ramai pelajar tak faham apa maksud equity pemilik. Kalau liability, kalau macam pinjaman bank, peniaga pinjam dari pihak bank, pelajar kena faham. Tetapi kalau disebut equity pemilik, maksudnya perniagaan, konsepnya entiti berasingan. Contohnya kedai runcit Cikgu Zan. So Cikgu Zan ni merupakan pemilik. Jadi kedai runcit tu satu entiti, Cikgu Zan satu entiti. Jadi Cikgu Zan ni bagi duit dia pinjam kepada kedai runcit Cikgu Zan. So kedai runcit Cikgu Zan menanggung hutang. Iaitu hutang apa? Hutang pemilik. Faham pelajar pemilik tu bagi hutang kepada perniagaan. Maka dikatakan sebagai equity pemilik. Equity pemilik. Okey, iaitu perniagaan pinjam daripada pemilik. Jadi kena faham pelajar terbalik. Kalau pinjaman bank, perniagaan pinjam kepada pihak bank. Tapi kalau equity pemilik, perniagaan ni pinjam kepada Cikgu Zan pemilik dia. Okey, macam pinjam sekejap kan modal tu. Labur modal So debit bank, kredit modal. Okey. Kita pergi yang ini berkaitan dengan akaun apa ni pelajar? Urus niaga Pulangan apa belian. ni? Apa namanya? Urus niaga pulangan belian iaitu catatan kontra. Kita ada 5 yang akaun tadi dan kita ada catatan kontra. Tadi kita beli barang kepada pembekal seli. Bila kita beli, kita kreditkan akaun pembekal seli sebab liability bertambah. Bila kita pulang kepada dia barang yang rosak, berkurang. salah akan berkuranglah hutang kita kepada pembekal seli, maka kita debitkan pembekal seli. Okey. So jadi kita beli barang niaga kan, belian bertambah. Sekarang bila kita pulang barang tersebut dengan cara tak langsung, belian kita akan berkurang. Jadi kita kreditkan akaun istimewa dia dipanggil sebagai kredit pulangan belian. Kreditkan pulangan belian. Itu akaun catatan kontra.
Okey, tengok jawapan betul Okey, kita pergi yang seterusnya. Ni dia. Siapa tadi Ali? ABT kita. Bagus. Ali adalah akaun belum terima kita. Pulangan jualan. Ya, tadi kita jual kepada dia. Sekarang dia pulang barang kepada kita. Jadi apa dia? Ni melibatkan akaun pulangan jualan. Ali tadi akaun belum terima. Bila kita jual pada Ali, debit. Kamu senang ingat je nak tahu konsep senang je. Jadi kita jual kepada Ali, kita debit ABT, kita kreditkan jualan. Sekarang kita reverse balik, kontra balik. Iaitu kita Ali pulangkan barang, bermakna jualan akan berkurang. So kalau jualan bertambah, kita debitkan hasil. Sekarang hasil berkurang, kita kena kreditkan hasil. Sorry, tadi bila kita jual, kita hasil bertambah, kreditkan hasil. Bila kita berlaku pulangan jualan, hasil Debit. berkurang. So kita kena debit. So debit akaun pulangan jualan. Dan kita kreditkan ABT Ali. Sebab dia adalah akaun belum terima, tu akan berkurang. Maksudnya dengan secara tak langsung, Ali dah hutang kurang 100 pada kita. Nampak tak konsep kurang tu? Tadi bila jual barang ke Ali, kan, katakan 500 kan, dapat 500, debit 500. Bila dia pulang, bermakna hutang Ali sekarang ni tinggal lagi 400. Bagus. Itu maksudnya catatan kontra. Pelajar boleh respon kalau tak faham. Boleh saya bagus nak dengar sesi. Biasa cikgu ceramah secara bersemuka pelajar. Tak apa. Jawapannya. Okay, kita pergi ayat ini. Membayar gaji. Urus niaga apa ni? Belanja. Bagus. Jadi bila you baca sahaja you nampak urus niaga belanja. So bila kita belanja, of course lah kita belanja secara tunai ataupun dengan cek. Maka kita katakan akaun tunai itu akan berkurang. So, Akaun gaji bertambah. Okey, akaun gaji bertambah. So kita debit gaji, kita kreditkan tunai. Boleh pelajar Okey. Boleh Tu cikgu. Boleh Tak apa, kita refresh sikit bagi awak nampak. Okey. Yang ini. Urus niaga apa ni? Komisen diterima. Hasil. Itu apa dia? Penerimaan hasil. So ini bukannya belanja, iaitu penerimaan hasil. Sebab tu saya beritahu awak, kertas 3 tu, kalau you buat betul-betul, you akan faham pelajar konsep urus niaga. Saya suka kertas 3 tu kalau pelajar buat betul-betul dia akan faham. Sebab di situ dia akan lengkap semua sampai kepada belanjawan tunai, tafsiran, semua tu merangkumi. Ada BCP, ada ledger, ada sediakan imbangan duga. Jadi kalau awak fahamlah projek tu, awak boleh buat. Saya macam ni, terima komisen secara tunai. Kalau kita rekod dekat buku tunai, catat di sebelah debit kan. Debit tunai, kita kreditkan komisen diterima ataupun kredit komisen. Sebab apa? Tunai bertambah, hasil bertambah. Yang ini. Lagi. Okey, tengok yang ini. Ini juga akaun catatan kontra. Untuk modal. Ini merupakan ambilan barang niaga yang akan mengurangkan modal. Belian. Ini adalah catatan kontra. Pelajar kena faham catatan kontra. Kalau kamu tengok pada PKK, kamu tengok balik modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Betul? Betul. So ambilan ni akan mengurangkan modal. So bila mengurangkan modal, kita kena debit. So debit ambilan. Kredit belian. Ya, mengapa belian? Sebab melibatkan barang niaga. Kalau ambil tunai, tukar saja. Debit ambilan, kredit Tunai. Faham. Kalau ambil perabot, debit ambilan, kredit apa? Perabot. Bagus, kredit
Raba. So account ni kalau you faham, you boleh buat. You faham konsep catatan kontra. Kita ada pulangan jualan, pulangan belian dan kita ada ambilan. Tak masuk lagi sosial wilayah kumpul itu kemudian itu untuk minggu depan kita buat dulu yang ni slow. Cikgu tak nak pergi asas awak terlalu banyak. Kita pergi pada asas-asasnya supaya awak boleh mantapkan yang lain tu. Okey. Kan? Ni dia. Terima pinjaman bank. Okey. Kita terima dari pihak bank. Apa yang kita terima? Kita terima tunai yang dimasukkan ke akaun bank. Maka kita Debit bank, kredit pinjaman. Kreditkan pinjaman. Debit bank, kredit pinjaman sebab duit dekat bank akan bertambah. Pinjaman liability maka ianya berkurang. Soalan macam ni pelajar pernah keluar dalam kertas 1, kertas 2. Jadi awak kalau awak nak mantapkan prinsip perakaunan ni, you cuba mantapkan, you cuba dapatkan soalan-soalan lepas-lepas SPM, soalan past year series. Macam cikgu, budak cikgu dah sediakan soalan dari tahun 1993 hingga 2019, soalan kertas 2 untuk sebagai persediaan mereka bila buka sekolah nanti. Cikgu nak mantapkan diorang. Okay? Macam kertas 1, cikgu ada koleksi soalan dari 2004 sampai 2019. So 15 years question memang kamu boleh buat punya. Okay? Jadi ingat pelajar, kertas 1 awak kena skor. Tak ada masalah Okay. Allah salah. Okay. Yang tengok yang ni. Kita bayar siapa? ABB Account kita. Bayar betul. Kita bayar akaun bukan ABT. Ramai pelajar masih salah lagi. Dia kata bayar ABT. So kita bayar akaun belum bayar. Kalau tadi kita beli dari dia, kita kreditkan dia. Bila kita bayar pada dia, so Kurang kita ABB. Debit ABB. Tapi berapa pelajar? 2,000 sebenarnya ABB tu. Betul, debit pembekal seli 2,000 sebab jumlah hutangnya semuanya 2,000. Sebab apa? Kita dah terima diskaun sebagai hasil. So yang kita bayar hanya 1,800. Bila kita bayar melibatkan urus niaga bank, maka kita kreditkan bank 1,800. Beza 200 lagi itu adalah hasil, betul? Betul. So dia adalah diskaun diterima. So kredit diskaun diterima 200. Hasil. Yang ini pelajar ada keluar dalam kertas 1. Cikgu ingat lagi. Sebelum cikgu prepare slide ni, cikgu dah tengok dah bentuk-bentuk soalan yang pernah diuji kepada pelajar. Jadi maknanya yang cikgu buat ni, cikgu tengok soalan SPM. Saya nak memberi keyakinan kepada kamu. Tambahan lagi pelajar, kamu tak pernah periksa, betul? Betul cikgu. Ya, itu yang cikgu bimbang dengan pelajar-pelajar form 5 tahun ini. Nasib yang menimpa kamu memang sangat menyedihkan. Sebab kamu tak pernah exam tu pelajar. Kamu tak tahu. Even budak cikgu pun tak pernah puas hati. Cikgu beritahu awak terus terang. Tapi insyaAllah cikgu ada pengalaman. Boleh share lah apa-apa kan dengan diorang kan. Okay? Okay, itu penting kan. Sebab cikgu ajar 30 tahun dah. Jadi tahulah bentuk-bentuk yang boleh uji ke pelajaran. Tapi kita share nanti kemudian. Tak ada masalah pelajar. Nanti di akhir session nanti minggu depan, sesi lagi cikgu akan tinggalkan cikgu punya nombor WhatsApp. Kita boleh, bukan cikgu habis ceramah petang ni dengan minggu depan, awak tak boleh kontak dengan cikgu. Tak. Sebab cikgu selaku pendidik, cikgu nak pelajar-pelajar dapat ilmu. Tak kira you pelajar sekolah mana ke, negeri mana ke, as long as you pelajar, tanggungjawab cikgu sebagai cikgu untuk memberi input kepada tak ada masalah. Nanti sampai minggu depan kita jumpa, dan bukan bermakna kita berakhir di situ saja. Tak. Okay? Kita akan sambung lagi kita punya hubungan insyaAllah. Okay, itu dia. Debit membekal seli, kredit bank, kredit diskaun kita. Tengok seterusnya. Yang ini.
Pemilik mengambil barang. Yang ini bukannya catatan kontrak. Ramai pelajar salah. Dia akan buat debit ambilan. Sebab dia hafal. Debit kan promosi tu dan kredit kan belian. Ya, sebab ambilan itu bukan untuk tujuan peribadi. Konsep ambilan pelajar untuk tujuan persendirian. Contohnya, ambil tunai untuk bayar sewa kediaman. Itu bukan sewa pelajar. Itu ambilan. Kata kuncinya ambilan mesti untuk peribadi. Saya ulang sekali lagi. Pemilik mengambil tunai untuk bayar sewa kediaman. Itu ambilan. Bukan sewa. Ada pelajar tulis debit sewa, kredit tunai. Salah. Jadi kamu nampak tak dalam SPM? Dia itulah kebat. Itu dikatakan bentuk kebat yang kamu kena fikir. Yang cikgu bagi ni benda yang biasa. Jadi pemilik mengambil barang niaga untuk tujuan promosi. Maka debit promosi, kredit belian. Pemilik mengambil barang niaga untuk didermakan. So debit derma ataupun debit belanja am, kredit belian. Jadi kamu nampak tak pelajar? Pemilik mengambil barang niaga untuk kegunaan keluarga. Itu ambilan. So debit ambilan, kredit belian. So yang ini tadi debit promosi, kredit belian. Okey. Kita pergi seterusnya. Yang ini. Tengok ni pelajar, apa dia? Urus niaga apa ni? Modal tambahan. Bagus, very good. Ini pernah keluar SPM ya pelajar? Pernah keluar SPM kertas 2. 2 tahun sudah tak silap cikgu. Dia pernah keluar. Dalam bab penyata keuangan. Pemilik dia kata menggunakan beli perabot gunakan duit peribadi. So ini adalah modal tambahan. Apa bentuk modal tambahannya? Itu perabot. So debit perabot. Kredit modal. Kredit modal. Debit perabot, kredit modal. Bukan debit perabot, kredit bank. Ada budak buat debit perabot, kredit bank. Baik nampak cek tu. Jadi kena faham pelajar. Tapi kata pemilik beli perabot dengan cek perniagaan, itu baru kita katakan kredit bank. Kalau cek peribadi, debit perabot, kredit modal. Okay, very good. Jelas. Okay. Ya. Kita pergi yang ini. Ini sama juga tadi kan. Dia membawa masuk. Ini popular benda ni. Kalau buku macam pertama apa dia? Jurnal am kan? Dia record dalam jurnal am. So pemilik membawa masuk komputer. Ini catatan dalam jurnal am. Seperti saya kata kamu, sistem catatan bergu sangat penting sebab SPM ada keluar. Pilih catatan jurnal yang betul bagi merekod urus niaga tersebut. Maka debit apa ni? Debit apa? Pelajar? Alatan pejabat. Okey, debit alatan pejabat, kredit modal. Okey, very good. Debit alatan pejabat, kredit modal. Okey. Ni dia yang ke-19. Ini apa dia? Urus niaga apa ni? Biasa kamu jumpa. Kalau pelajar cemerlang, apa dia? Muflis tu. Sebab apa muflis? Bagus. Hutang lapuk. So, kalau muflis meninggal dunia, melarikan diri, gagal dikesan, itu hutang lapuk. Jadi dia belanja kan? So debit hutang lapuk. Kredit apa? Siapa pelanggan tu? Akaun belum terima. Bagus. Akaun belum terima. Very good. Ataupun nama dia. Tengok dia exam besok. Kalau Ali, Ali. Kalau Wong, Wong. Kalau Cikgu Zan, Cikgu Zan lah. Itu konsep hutang lapuk. So record dalam jurnal am. Okay. Sebab soalan 1 pelajar, soalan 1 ada 5 soalan biasanya. Okey pelajar kamu tak nampak lagi sebab kamu tak pernah exam kan. Melainkan kalau pelajar yang excellent, yang nak account A+, nak A, memang dia dah tengok soalan exam dah. So soalan 1 biasanya ada 5 atau 4 soalan. Markahnya 10.
So antara soalannya yang biasa keluar, inilah dia. Catatan jurnal. Catatan ledger. Yang ini 2 markah. So debit hutang lapuk, kredit akaun belum diterima. Lepas ni kita akan di akhir session nanti saya akan bincang dengan kamu dia punya skop soalan ni macam mana. Sebab itu pun tak sempat hari ni, kita akan buat pada minggu hadapan. Minggu depan kita akan buat soalan-soalan tajuk penting tahun ini ya, pelajar ya, untuk kamu bersiap sedialah. Okey, mengikut jangkaan cikgu, sebab cikgu pun ada juga buat analisis pelajar ya, analisis untuk bantu-bantu pelajar. Terutama tahun ini awak calon yang banyak tak banyak ketinggalan. Of course lah kita kena bantu awak. Maksudnya kita dah bukan nak kata soalan tu keluar pelajar, cuma kita memberi kamu sedikit panduan supaya kamu tidak meraba-raba. Sebab kamu tak tahu apa benda yang kamu nak belajar ada banyak sangat tinggal kan. Okey, tak apa. Yang ini terima cek dari Ali. Siapa Ali tadi? ABT kita. Bagus, Ali tu ABT. Tadi kita jual dekat dia kan, debit Ali. Sekarang bila dia bayar? Kredit? Kredit ABT. Kredit Ali, betul? Ya, cikgu, betul. Berapa nilai kita kredit kan? 800 ke 1100? 1100. 1100, very good. Sebab 800 hutang dia campur dengan diskaun tu jumlahnya 1100 hutang dia dan kita beri diskaun kepada beliau. Diskaun apa tu? Belanja. Diskaun Diberi. bagus, diskaun diberi. So debit diskaun diberi 300 dan kita debitkan bank 800. Ini juga pernah keluar pelajar dalam soalan SPM. Kita tengok jawapan. Itu dia. Okey. Yang ini. Pemilik menggunakan tunai peribadi untuk beli barang niaga. Ini kebat ayat betul. Ini apa dia? Modal tambahan, betul. Betul, cikgu. Kredit modal. Debit apa? Belian. Debit belian. Betul. Jadi kamu jangan ingat saja pelajar, kamu terikat dengan debit perabot, debit lengkapan. Tahu tak? Kamu kena ingat, ini modal tambahan dalam bentuk membentuk pemilik ni membeli barang niaga. So debit belian, kredit perabot. Sebagai contoh, kalau saya tukar ayat ni, pemilik menggunakan tunai peribadi 2,200 untuk membayar promosi. So debit apa? Promosikan. Debit promosi. Kredit Bagus. modal. Kredit modal. Very good. You pelajar cemerlang, you boleh pergi saja, jangan risau. Okey? Pelajar cemerlang, you boleh pergi. You ada semangat yang kuat. InsyaAllah you boleh faham. Very good. Okey, itu jawapannya kan? Okey, ini dia. Ini ambilan. Itu beritahu tadi kan? Pemilik menggunakan tunai pejabat untuk membayar sewa kediaman. Kredit tunai, debit ambilan. Ya, ini adalah ambilan sepakat sewa kediaman. Very good ya pelajar ni. Okay. Boleh kita tahu nama siapa? Very good. Siapa nama ni? Boleh saya tahu? My name is Divya. Mana? Dari Mana mana sekolah mana tu? I'm from SMK Convent Ipoh. Oh, of course lah convert. Very good Thanks You can get A+, don't worry. Boleh A+. Sangat bagus. Okay, very good Ya, betul-betul calon A+ tu. Ya, betul Cikgu Sarina. Tu memang Cakap dia betul. analisis dia. Walaupun nampak pelik, dia nampak. Dia nampak kan? Sesuai pelajar ya. You nampak tak sewa kediaman dia adalah ambilan. Kata kuncinya Sewa sendiri. kediaman. Bagus kata kuncinya. So kita katakan debit ambilan, you kreditkan tunai. Okey. Lagi. Tengok. Yang ini apa dia? Ini apa dia? Sebahagian rumah diubah suai menjadi stok Ini pejabat. ubah suai premis. So apa dia? Melibatkan tambahan modal kan? Ya, cikgu. Kredit modal debit apa? Tadi sebut tadi debit apa?
Modal. Kredit modal, debit apa? Premis lah. Tahu tak pelajar? Store pejabat tu sebagai account premis. So debit premis, you kreditkan modal. You nampak tak kebat? Ini ada keluar SPM yang pelajar, ada keluar ubah suai. Soalan kebat, ni bentuk kebat pelajar. Sekarang soalan kebat bukan lagi benda yang direct. Tambah lagi ya, orang kata sekarang ni kamu dah silibus baru, kebanyakan contoh kita ambil semua subjek. Kamu tahu ini kan, Math pun silibus baru, Matematik silibus baru. Kita ni sebagai cikgu bimbang untuk batch kamu ni. Sebab kamu ni batch yang orang kata menerima sukatan baru. So maknanya bentuk-bentuk kebat. Okay. So debit premis, kredit modal. Okay. Ni dia. Apa dia catatan ni? Yang ni kontra. Bagus. Kontra. You faham. Tunai pejabat dibankkan. Bermakna duit dekat tunai, duit kat pejabat kita banyak kan. So takut orang rompakkan duit tu kan. So kita masuk pergi bank. So apa kesan kepada duit tunai di pejabat? Bertambah ke berkurang? Berkurang. So kalau berkurang, you kreditkan tunai. Yang bank akan bertambah. Ya, bank akan bertambah. Bila you bagi jawapan kepada saya, cikgu nak awak sebut bertambah ke berkurang. Macam tu juga nanti, bila exam nanti, you nak jawab soalan, you kena pasti bertambah ke berkurang. Bertambah ke berkurang. You kena ingat ya, bertambah atau berkurang. Itu konsep sistem catatan bergu. Very good. Lagi yang ini. Ini senang. Ambilan. Bagus. Debit ambilan dan kredit perabot. Okay, betul. Sebab apa? Kegunaan keluarga sendiri. So debit ambilan, kredit berapa? Ya. Macam ni kan you tak ada masalah lah kalau keluar soalan catatan bergu untuk SPM. Kertas 1 atau kertas 2 Okey, selesai. Ni, apa dia tengok kebat? Terima invoice. Ini ABB. ABB. Apa dia, apa maksud terima invoice tu? Apa yang berlaku? Membeli barang secara kredit. Bagus, you very good. You beli very good, excellent lah. Yeah, very good lah. You bagus lah, memang bagus. Yeah, yes. You faham terima invoice. Nampak ini soalan kebat tau. Ini soalan bentuk zaman sekarang. Dia tak sebut lagi beli barang dah. Dia akan sebut terima invoice, terima nota debit, hantar nota debit. Very good. Yang lain saya harap macam tu juga pelajar. Try to understand. Yeah. Di luar kotak pemikiran kita. Ni aplikasi aplikasi dokumen perniagaan. So terima invoice, so melibatkan urus tenaga berian. Ada budak buat macam mana nanti SPM? Debit invoice. Ada pelajar. Saya pernah uji pelajar saya ujian. Apa ni? Debit invoice. You merepek. So debit apa? Debit Berian. Kredit ABB. ABB pemburu bina. Nampak tak pelajar Jadi saya kata petang ni kita kongsi dengan awak. Kami nak refreshkan otak awak. Sebelum pergi yang susah. Kita pergi yang santai-santai dulu ni dia. Ini nampak pemilik ayat kebat. Pemilik menggunakan motosikal pribadi. Modal tambahan. Ini modal tambahan. Kredit, modal, debit. Bagus. Yeah, betul. Betul, you very good lah you all. Yeah. You boleh ikhlas lah. Very good lah. Bagus. Debit Ya, kenderaan, bagus. Kredit modal. Ini ayat kebat. Kebat. Yeah. Okay kebat, ikut kebat. Ni apa dia? Membayar balik Ayat kebat masih faham. So pelajar, you kena faham apa yang berlaku. Bukan you hafal. You jangan hafal. Debit pinjaman dan kredit bank. Debit pinjaman, kredit bank sebab bank berkurang, pinjaman berkurang. So kita kena debitkan pinjaman, kita kreditkan bank. Aset berkurang, liability pun berkurang. bagus. Ini boleh keluar tau soalan macam ni objektif Okey, ni dia, cuba tengok yang ini. Ni kebat sikit, cuba fikir. Pinjaman tu, saya salah type tu. Apa dia? Membeli kenderaan dan bank dia berkurang. Okey, jadi dia buat macam mana, you record macam mana? Debit apa?
kenderaan, Kenderaan. pinjaman Betul? Okey. dan kreditkan the bank. Betul? Okey, betul. So Ya. you debitkan kenderaan 45,000, you kreditkan pinjaman 35,000, kreditkan bank sebanyak 10,000. Very good. Nampak tak pelajar? Ni penting ni. Ni jangan lupa ni planning kita pelarasan. Saya bergu nanti dapatkan pelarasan. Budak ramai tak faham pelajar. Kita bimbang, you tak faham soal ni tak boleh buat Okay, betul? Debit kenderaan, kredit bank dan pinjaman. Okey, ni dia. Ini jualan mesin fax lama. Ini kita anggap dia jual secara tunai lah, tak untung kan. So debit, tunai, kredit, lengkapan. Alatan pejabat, Lengkapan. Fax. Fax kita boleh bagi lengkapan boleh Alatan boleh jugalah. So kita panggil fax, lengkapan. Okey pelajar Jadi sesi permulaan tadi cikgu dah olahkan apa yang berkaitan dengan sistem catatan bergu. Jadi cuba kita refresh balik pelajar. Cikgu Hena boleh kupas sikit tentang bergu ni macam mana? Okey, apa yang saya ingin respon ialah kemahiran murid menganalisis, mencari 2 atau 3 nama akaun dalam satu pernyataan sama ada dia berkata-kata ataupun melalui dokumen. Ya, betul. Itu yang saya suka kalau murid boleh bagi jawapan tu, rasa Betul happy-nya. pelajar Yes, good. But benda ni Cik Zan, dia akan keluar Ya, dalam betul. petang lain. Petang ni bagus you all. Ya. Dalam maktab Ya, tu betul. belajar. So you nampak tak pelajar, soalan sekarang kan you kena faham konsepnya dalam bentuk ayat, dalam bentuk pernyataan ayat ataupun dokumen yang pelajar. Sebab dalam bab nyata keuangan dia juga mungkin bagi pelarasan ataupun ayat dalam bentuk dokumen yang pelajar pernah keluar 2018 tak silap cikgu. Dia bagi dokumen kepada pelajar. Biasa kalau kamu tengok kalau kamu buka soalan SPM dia jarang keluar macam tu kan. Tapi tahun 2018 mengejutkan pelajar. 2019 memberi kejutan kepada pelajar. Sebab dia bagi dokumen perniagaan. Jadi kamu kena faham. Jadi kesimpulannya pelajar, untuk memahami urus niaga, kamu kena betul-betul faham urus niaga yang berlaku dalam perniagaan. Sama ada faham dokumen itu sendiri ataupun faham dari segi penyataan urus niaga. Sebab kalau tengok soalan SPM, dia memang akan keluar urus niaga. Tak boleh lari macam tu. Tahun lepas kita tengok soalan tahun lepas, dia keluar bab persamaan perakaunan, bab 2. Melibatkan urus niaga. So tambah kurang tu sama ya konsepnya debit dan kredit. Itu saja sebenarnya pelajar Jadi untuk part pertama tadi, catatan bergu tu, saya nak faham betul-betul supaya awak tak ada masalah nanti dalam bab 9. Bab 9, dia keluar tahu sama ada, biasa keluar bab 9 ni macam tahun 2018, dia ada keluar bab 2019, dia keluar dalam bentuk jurnal am. Dan juga penyata pengira untung. Tahun sebelum tu 2016 tak silap cikgu 2 tahun dia keluar jurnal am dan menyediakan imbangan duga. Jadi tahun ini kemungkinan akan keluar pelajar. Saya secara peribadi budak saya memang saya latih lebih kepada ledger sebab saya takut nanti keluar soalan pembetulan kesilapan. Soalan ini sebenarnya bukan susah. Dia tak susah. Senang lagi daripada kamu membuat bab menyediakan PKK, menyediakan apur, lebih mudah lagi penyediaan jurnal am dan pembetulan kesilapan, melambat imbangan juga pembetulan dan kesilapan. Jadi untuk yang part pertama tadi cikgu dah sampaikan banyak maklumat kepada kamu, jadi kamu cuba ingat betul-betul dan banyakkan latihan menjawab soalan-soalan kertas 1. Kamu akan nampak. Sebab kertas 1 ni orang kata dia lebih kepada pemahaman urus niaga. Dokumen, lepas itu tentang debit kredit, faham tak pelajar? Jadi itulah sebenarnya dalam kertas 1 yang banyak ditanya. Okey, kita nak pergi kepada yang paling jantung dalam akaun ni iaitu pelarasan bagi subjek, bagi tajuk penyata keuangan. the best chapter. Kita belajar form 4 belajar apa? Milikan tunggal, betul? Betul. Sebut penyata keuangan apa dia? Apur dan PKK.
Lepas itu dalam form 5 kamu dah belajar perkongsian. Perkongsian. Tahun ini, perkongsian mungkin keluar tau. Favorite tajuk yang hot tahun ini. Saya beritahu awak tahun ini perkongsian antara tajuk yang hot. Maksudnya adalah perkongsian, awak kena jawab. Skopnya sangat luas dia pelajar. Soalan banyak bentuk. Sama ada bentuknya bermula dari apur, akaun semasa, PKK. Ataupun soalannya dia mula daripada penyata, untung rugi. Bermula dari untung kasar. Awak tak buat akaun perdagangan untuk perkongsian ada banyak bentuk soalan. Saya ulang. Satu bentuknya bermula dari akaun perdagangan sampai PKK. Bentuk yang kedua iaitu bermula dari untung kasar, untung rugi lah untung kasar sampai PKK. Ataupun yang ketiga bermula dari penyata untung bersih pelarasan, untung bersih sampai PKK. So di situ kita ada 3 bentuk soalan yang kamu kena mahirkan. Tapi yang paling penting apa dia? Pelarasan. Itu yang penting sekali. Jadi berbaki lebih kurang 40 minit lagi daripada nak habis dah ni. Dah habis 4.30, lebih kurang sejam, hampir sejam lagi saya rasa. Okay, sekarang dah 3.35. Kita ada masa lebih kurang dekat 50 minit lagi untuk kita buat pelarasan. Okay, tapi petang ni cikgu nak buat sikit dulu. Cikgu tak nak buat banyak-banyak, nanti kamu pening. Sebab saya ditugaskan untuk menyampaikan untuk slot akaun ni selama 2 kali. Jadi cikgu nak buat slow-slow. Yang penting cikgu nak kamu faham. Kita pergi pelarasan. Ini dia. Yang kamu patut tahu dan kamu dah jumpa dalam kertas 3. Kertas 3 ada kan? Kamu dah jumpa kan? Ya, cikgu. Kertas 3 kamu dah buat dah. Dah siap betul. Kertas 3. Dah siap dah kan? Dah siap kan kertas 3? Dah siap mana? Dah siap dah. Saya dah main ni bagi markah dah siap dah pelajar. Okey, ada berapa tu? Banyak tu. Ada 9. 9 perkara yang kamu kena mahirkan. Petang ni cikgu buat 4 dulu. Minggu depan sambung lagi 5. Sebab cikgu nak kamu betul-betul mantap. Okey? Belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terperoleh, hasil belum terima. Okay, kita pergi yang 4 dulu. Saya nak kamu faham betul-betul. Dan saya nak kamu tahu pengiraan pelarasan tersebut. Maksudnya, kamu kenal berlakunya sewa prabayar, kamu tahu berlakunya gaji belum bayar, contohnya kan faedah atas simpanan belum terima. Saya nak kamu mahir yang itu. Dan juga mengira nilai-nilai dia sebab bila soalan penyata keuangan nanti, dia akan melibatkan benda-benda pelarasan. Saya nak beritahu awak kalau awak tak faham pelarasan, awak takkan dapat markah yang tinggi untuk soalan bahagian A. Bahagian A kita ada 2, 3 soalan. So soalan 2, soalan 3 tu dia mesti pelarasan. Selalunya lah. Ya betul. Okay pelajar tak apa. Kita faham tu dan kita tengok sama-sama. Okey. Kita cerita dulu pasal prabayar. Prabayar sangat mudah. Sebab apa? Kamu tengok telefon, top up telefon. Saya cakap kat pelajar. Sebut je prabayar, kamu cuba tengok top up telefon. Kamu pergi ke kedai top up. Kamu bayar dia RM20. Sedangkan kamu tak guna lagi kan? Kamu tak buat call lagi. Kamu tak buat call lagi kan? So kamu bayar. So namanya belanja prabayar. Itu maksud dia. Dia sesuatu yang baik. Ya. Belanja untuk tempoh perkaunan akan datang yang telah dibayar dalam tempoh perkaunan semasa. Okey. Jadi bila jalan SPM nanti, kamu kena tahu tempoh perkaunan. Jangan tahu 1 Januari sampai Disember. Tak. SPM banyak soalan, banyak bentuk, banyak tarikh. Dia mungkin bagi 1 Julai sampai Jun. Betul tak? Jadi Betul. pelajar kena mahir apa yang berlaku, pelajar hanya ingat Januari, Disember. Januari, Disember. Tak.
Kalau April, March. Faham kan? April, March. April, March. April, March. Maksudnya mula April, akhir March 2022. Betul tak? Dia mula April 21, akan habis pada March 22. So, itulah dia tempoh perakaunan. So, maksudnya tempoh akan datang selepas habis tarikh kita tu. Maksudnya kalau kita ending 30 Jun 2022, dia bayar mungkin sampai Jun 2000. Kalau ending kita Jun 2022, dia mungkin bayar sampai Ogos 2022. Itu maksudnya tempoh akan datang. Jadi apa dia? Segala yang kita bayar untuk the next period, kita Aset semasa. ya sebagai aset semasa dan kita kena tolak dari perbelanjaan yang kita telah bayar. Bila sebut belanja yang telah dibayar, iaitu belanja yang direkod dalam buku tunai ataupun dalam imbangan duga pelajar. Senang saja pelajar. Nak tahu belanja yang telah dibayar, iaitu belanja yang direkod dalam buku tunai ataupun imbangan duga. Itu maksud konsep belanja yang telah dibayar. Faham pelajar? Ya, cikgu. Belanja yang telah dibayar, kita dapat kenal pasti dari imbangan duga ataupun dari buku tunai di sebelah kredit. So untuk mendapat belanja yang diiktiraf atau belanja sebenar, segala belanja yang telah dibayar itu kita kena tolak dengan belanja prabayar. So belanja prabayar direkod sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan keuangan. Yang paling popular, insurans prabayar lah paling popular. Curang lah. Prabayar ni mesti keluar SPM selalunya. Curang. Sangat popular. Tapi popular pun budak masih lagi tak boleh buat. Pelajar dia tak faham. Berbual dah mula cikgu sebut prabayar insurans. Dia tak tahu kira. Tak tahu nak kira berapa nilai insurans prabayar. So petang ni saya nak latih kamu nak kira berapa benda-benda yang itu supaya kamu mantap. Okey? Itu ya belanja. Hari ni cikgu terang maksud dulu. Belanja prabayar. Reverse dia, ni dia jenayam ya. Dalam jenayam kita record debit belanja prabayar, kredit belanja. Mengapa kita kredit belanja? Sebab belanja prabayar akan mengurangkan belanja. So belanja kita kena kreditkan dia. Nampak tak konsepnya? Belanja prabayar akan mengurangkan belanja kita. Okay, jadi ditolak tadi. So kita kreditkan belanja, debit belanja prabayar. Ini ada keluar dalam soalan kertas 1 objektif 2 tahun sudah. Ramai budak tak boleh jawab. Saya ingat insurans. Soalan tu berkaitan dengan insurans. Pilih catatan dalam jenayam. So pelajar, tahun ini tak mustahil keluar dalam kertas 2. Kalau dia minta pelajar sediakan jurnal pelarasan. Sebab dalam silibus kita ada ya pelajar. Dalam silibus kita ada. Jadi pelajar berhati-hati dengan SPM tahun ini. Takut dia keluar soalan. Anda dikendaki menyediakan catatan pelarasan dalam jenayam bagi urus jaga di atas. Mana tahu keluar tahun ini? Kita tak tahu ya pelajar. Jadi sebab tu cikgu cakap pada awak, bila sebut pelarasan, awak kena tahu kira pelarasan tu dan awak kena tahu merekod dalam jurnal am. Okey itu belanja prabayar. Reverse dia, belanja belum bayar, pasangan dia belum bayar. Apa dia belanja belum bayar? Itu Belanja yang masih belum dibayar. Ya, belanja yang terhutang, yang belum lagi dibayar sehingga tamat tempoh kita berniaga. Contohnya kita berniaga sampai bulan Jun. Awak tak bayar lagi gaji pekerja bulan April, bulan Mei, bulan Jun. Faham tak belanja belum bayar? Ya, cikgu. Itu maksudnya. Belanja belum bayar. You tak bayar lagi sewa kedai kepada Cikgu Zan. You sewa kedai pada daripada Cikgu Zan. Tapi awak bayar sewa baru bayar 5 bulan. Lagi 7 bulan you tak bayar. Kalau setahun kan? Itu maksudnya sewa belum bayar.
So belanja belum bayar, you kena tambah dekat belanja yang telah dibayar untuk mendapat belanja yang diiktiraf. Pelajar, jangan lupa perkataan iktiraf. Ada keluar SPM. Kertas 1. Saya ingat lagi pernah keluar. Yang saya ajar kat pelajar, biasa belanja sebenar, belanja sebenar. So nama lain dia, belanja yang diiktiraf. Jangan lupa ya pelajar perkataannya, belanja yang diiktiraf. Ataupun hasil yang diiktiraf kalau bahasa yang tidak. So kita tambahkan dengan belanja yang telah dibayar. Belanja yang telah dibayar, tengok dekat mana? Timbangan duga. Atau buku tunai. Buku tunai. Kalau timbangan duga di sebelah, debit. Faham pelajar? Kalau Ya, cikgu. kita bagi soalan sewa letak sebelah debit, itulah sewa yang telah dibayar sebanyak 2,000. Faham Kalau dekat buku tunai, sewa akan ditunjukkan Di sebelah kredit. kredit. Bagus. Itu saya nak. Jadi cuba ingat Cuba ingat. Okey. Belanja belum bayar direkod sebagai liability semasa dalam PKK. Yang paling popular, gaji belum bayar lah. Sewa belum bayar. Itu contoh-contoh bagi belanja belum bayar. Bab belanja tak ada masalah. Yang susah ni kan belanja, yang susah ni hasil belum terperoleh. Itu keliru sikit Tak apa. Jena'am. Tengok jena'am. Belanja belum bayar, kita kena kreditkan sebab menambahkan liability. Belanja kita kena debitkan sebab menambahkan belanja. Jadi pelajar kena ingat ya pelajar, sangat penting ya benda-benda ni sebab nanti melibatkan penyata untung. Jadi pelajar kena faham ya pelajar, ada pelajar yang keliru. Sebagai contoh kita bagi soalan untung bersih sebanyak 1,000. Kita kata kat situ, gaji belum bayar sebanyak 100. Berapa untung kita yang baru? Nampak tak pelajar? Saya ulas lagi katakan untung bersih Cikgu Zan 5,000. Ketik, gaji untung bersih 5,000. Tapi you tak kira lagi gaji belum bayar. Gaji belum bayar ada 1,000. So berapa untung you sekarang? 6,000 4,000. 4,000. Sebab apa? Belanja belum bayar akan menambahkan belanja. Bila belanja bertambah, untung akan berkurang. Berkurang. Jadi maknanya kita punya untung tinggal lagi 4,000. Itu dia katakan penyata untung. Soalan sekarang favorite macam tu. Dia kata anda dikenaki mengira untung bersih pelarasan. Itu yang cikgu bimbang yang pernah keluar dalam soalan perkongsian tahun 2018. Dia minta kita kira untung bersih yang tersela. Jadi ingat pelajar, belanja belum bayar menambahkan belanja. So, mengurangkan untung. Belanja prabayar mengurangkan belanja menambahkan untung. Ulang sekali lagi. Belanja belum bayar menambahkan belanja. So, belanja belum bayar akan mengurangkan untung. Belanja prabayar mengurangkan belanja. So belanja prabayar akan menambahkan untung. So untung bersih tu tambah dengan belanja prabayar. Awak dapatlah untung bersih yang sebenar selepas pelarasan. Okey. Ini yang faham betul. Ini susah Hasil belum terperoleh. Apa dia hasil? Hasil pendapatan. Ditunjuk di mana? Di lajur Sebelah kredit. timbangan duga. Buku tunai? Tunai sebelah Debit. kredit. You kena ingat pelajar itu saya nak kamu faham. Tu je. Sebab SPM dia takkan tulis sewa diterima. Dia akan tulis sewa saja. Betul tak Cikgu Salina? Cikgu Salina betul tak? Dia kena faham betul-betul. Itu yang budak yang kami marah tu. Kami cikgu mengajar 30 tahun. Geram. Geram dekat pelajar. Banyak kali kita ajar. Dia Tuai. sewa dia tak belanja. Tuai je. Memang frust. Kita frust. Keluar dewan periksa. Salah kira. Dia buat tu betul tapi dia anggap sebagai belanja tau. Dia kena faham hasil di lajur kredit. Dia kena faham. Timbangan duga di lajur kredit. Kalau buku tunai
di laju debit. Jadi ingat tak daripada hasil akan datang telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Maksudnya pelajar, jualan tu bulan depan, dapat bulan ini. Tahu tak pelajar? Itu maksudnya hasil terperoleh. Kita niaga, okey, dapat komisen. Komisen tu untuk tahun depan, tapi dapat tahun ini. Namanya hasil belum terperoleh dan mesti ditolak dari hasil sebenar, daripada hasil yang telah diterima untuk mendapatkan hasil sebenar atau hasil yang diiktiraf. Direkod sebagai liability semasa. Yang paling popular, komisen dengan sewa belum terperoleh. Sangat popular. Bila jumpa komisen besok, tengok. Yang keliru. Komisen belum terperoleh ataupun sewa belum terperoleh. Ini kena faham betul-betul ya. Okey, jurnalnya itu dia. Mengapa kredit? Hasil belum terperoleh menambahkan liability, so kredit. Hasil belum terperoleh mengurangkan hasil. Jadi kena debit. So hasil belum terperoleh akan mengurangkan keuntungan. Tahu tak pelajar, ini penyata untung ada keluar SPM tahun ini boleh keluar. Tolong keluar pelajar. tu. Hasil keluar. Keluar tahun ni saya rasa. Saya yakin keluar. Rasa Okey, gerak hati tu. Ya, betul. So ingat pelajar ya, hasil belum terperoleh akan mengurangkan hasil. Maka kalau hasil kurang, untung akan berkurang. Budak ramai tak faham. Dia punya link-link lah kata, dia punya rantaian dia. Tahu tak rantaian? Ya, Rantaian. Mesti Itu buat rantaian. kaitan. Boleh pelajar Ya. Boleh Kena cikgu? Ingat ya. Hasil belum terperoleh mengurangkan hasil. Bila hasil berkurang, untung bertambah. Kurang. Sorry, bila hasil berkurang, untung berkurang. Untung berkurang. Hasil belum terperoleh mengurangkan hasil. Bila hasil berkurang, untung akan berkurang. Okey. Ini yang akhir sekali. Ini dia. Hasil belum terima. Aset semasa. Iaitu hasil yang patut dapat tahun ini. Belum dapat. Apa dia yang penting? Faedah atas simpanan. Selalunya pelajar. Kamu takkan dapat faedah awal-awal. Betul tak? Tak mungkin. Betul. Jadi ingat. Faedah atas simpanan memang selalu berlakunya faedah simpanan belum terima. So kita kena campur untuk mendapatkan hasil sebenar atau hasil yang diiktiraf, direkodkan sebagai aset semasa dalam PKK. Contohnya paling banyak keluar komisen belum terima dan faedah atas simpanan belum terima. Itu dia pelajar Jadi 4 istilah ni kamu faham betul-betul, kamu latih. Latih apa? Nak kira pelarasan tu. Ya. Budak mungkin ingat, dia hafal. Dia ingat, dia kata komisen dia akan ingat hasil belum terima, aset semasa. Tapi dia salah kira. Sebab SPM pemarkahannya apa dia? Nilai betul, nilai betul, butir betul. Ya, Tahu tak butir dan pelajar? nilai betul tempat dia betul. Betul Cikgu Hina Ya, butir dan nilai betul dan tepat. Butir betul, Ah. salah nilai tak ada markah. Nampak tak? Pelajar tahu komisen belum terima. Salah kira, tak ada markah juga. Itu yang sedih tu. Butir Itu yang betul. sedih. Aduh, sedih cikgu. Awak tahu komisen terima bagus, you faham. Tapi angka salah, no point lah. So petang ni saya bagi latihan, kita tengok dia punya Refresh. orang nak kira. Okey. Jadi catatan dia hasil menerima debit, hasil kita kena kira. So hasil belum terima menambahkan hasil. Bila menambahkan hasil, untung kena tambah. Jadi ingat ya pelajar, itu bab pelarasan. Itu baru 4 saya ajar, banyak lagi ada hutang lapuk. Tak boleh banyak-banyak, kita buat 4 je petang Pening ni. kepala. Bukan, Pening banyak. kepala tu pelajar. Banyak. Minggu depan kita bincang lagi. Minggu depan lagi saya bagi debit advance lagi. Banyak lagi saya akan terang awak tentang kesilapan urus niaga. Lagi tinggi ya. Okey. Ni latihan dia. Cuba kita kira. Saya hendak sekarang kamu, bila cikgu sebut penyata keuangan tu, cikgu hendak kamu berapa rekod dekat enturugi,
berapa rekod dekat PKK? Yang kira dulu. Bukan, saya bagi pulang kamu kira. Baca soalan betul-betul. Banyak ni. Kalau kamu mahir, saya bagi dekat 25 soalan saya rasa di sini. Sewa belum terimanya ialah 800. Berapa ratus? 800 belum diterima lagi sewa dia. Jadi you dapat? Bagi tahu cikgu. 400 times 12 is 4,800. Okay. So then sewa yang diterimanya ialah 5,600. Jadi? Yang belum terimanya ialah 800. Belum terima ke pelajar? Betul-betul faham? Adik, you salah faham konsep. Bukan belum terima, baca balik. Belum terperoleh tu. Oh, Ya. Dah terima. Terlebih terima. Jadi ya. Ya. You kira betul. You kira betul. Nilai betul. Tapi Ya. betul salah. Itu yang cikgu risau. Lucuan situ kan. Itu kita risau. Tengok jawapan saya. Tengok tu. Yeah. Yes. Empat. Ya kena. Ya. Dah saya tunjukkan. So sewa betul tadi. Bagus yang you buat tadi. 12 kena betul. 4,500. Tapi you lebih terima kan? So sewa belum terperoleh. ya cikgu. Anggap sewa lebih terima. So lebih berapa? 800. 800 tu bukan duit you tau. You hutang dekat orang tau. So dia ada akaun belum. Saya senang ajar budak. Kita anggap akaun belum bayar lah. So you hutang pada Cikgu Zal 800 lebih. Nampak? Kan you sewa lebih terima tau. So nampak tu? Hasil. Hasil. Okay. Lebih So terima. sewa diterima tu. Cik bagi tu Ya. je. Faham Ya, kan? 1,800 yang patut diterima. Ya. Yalah. Kena compare. Patut terima dengan yang dah sama dia belum terima lagi ataupun terlebih terima. Di situ lah kebat dia. Tu kebat kan. So you lebih terima kan? You lebih terima sebanyak lebih lah. 800. Jelas pelajar? Jelas cikgu. Jadi awak ingat. Dia saya kata awak kena tahu nak kira. Yang penting awak tahu kira, tahu maksud, tahu nilai butir dia. Tadi tahu kira kan? Salah butir. Okey, tak apa. Yang kedua. Tak apa. Okay, tu yang kedua. Ini apa dia? You saya bagi pulang kat Lebih awak. berhati-hati. Hati-hati you kira. Pelajar, soalan saya reka-reka bagi orang nampak tahu. You faham tak? Tengok balik soalan dia. Right. Tengok ya, murid-murid ya, saya pun nak bantu Cikgu Zan. Apa-apa dalam Yang ni ialah hasil belum terima. Cuba you kira. Hasil belum terima is the faedah atas simpanan tetap belum terima sebanyak 400. Macam mana you dapat? 8/100 times with 20,000 dapat 1,600. So, bagus. Okay. So on 31st December yang perniagaan tu dia hanya terima 1,200 saja. So, Pandai dah. Yang Bagus, 400 masih belum terima. Yes. okey betul. Tengok jawapan. Ya, receive. Sangat cantik faham ya. Okey nampak tak pelajar? Faham tu? Bagus. Boleh Boleh cikgu? This you kena kira tau. You kalau boleh buat, you boleh score. Ini yang masalah pelajar dia tak nampak You tak nampak. So you nampak dah sekarang kan. So 8% kali 2,000, 1,600. Then you minus, sebab tak dapat lagi. You dapat baru berapa? 1,200. Another 400 you dapat, you tak dapat lagi. So because that faedah atas simpanan belum terima. Yang ketiga. Yang ini. Kira. Tengok. Yang mana? Yang ni ialah belanja prabayar. Macam mana you tahu? Sebab the sewa yang perlu dibayar ialah hanya 7,200 saja. Betul. Tapi dia dah membayar 9,000. Lebih kan? Ya. So So dia because that- prabayar. Okey, Prabayar bagus. sebanyak 1,800. Betul. So lebih bayar sebanyak 1,800. So sebagai aset semasa. Nampak tak pelajar? Ini kena faham. Nampak Saya nak awak tahu kira. Dah rekod dekat mana? AUR, PKK. Itu yang penting. Dalam bab penyata keuangan. Tak kira lah keluar perkongsian ke, milikan tunggal ke, you memang boleh buat. So sebenarnya pelajar, bagi saja akaun ni, kalau faham pelarasan, bonus kepada awak. Betul tak Salina? Betul. Kan? Dia Itu matematik saja. lah. Dia guna matematik je. Dah bagi sebulan ke 12.
Betul tak? Itu saja. Kenapa 12? 1 year Ah. got 12 months. Yes. betul kan? Perkataan dia Itu 12 saja. bulan. Okay? Tak ada masalah so you clear benda tu. Okay, lagi tengok yang ni. Tengok ini pula. Tengok macam mana. Okay. Tengok. Yang ni ialah belanja belum bayar. Macam mana you tahu? Sebab sehingga tahun perakaunan berakhir, dia hanya membayar 5,000 saja. But the real one is 6,000. Betul. Sebab 12 times 100 kan dapat 6,000. Nampak? So gaji sebenarnya 6,000. Then you baru bayar 5,000. So 1,000 gaji belum bayar. Dalam PKK tunjuk sebagai gaji belum bayar sebanyak 1,000 dan gaji sebenar 6,000. Pelajar sangat kesan besar kepada Apur dan PKK. 2 markah awak akan hilang. Betul tak Cikgu Salina? Ya, Cikgu Zan. Ya. Cikgu Zan, cuba sama-sama kita tengok ya. Gaji ni rumah dia Ha. PP. Gaji belum bayar, rumah dia PKK. Ya. Cikgu Zan kat tadi 2 kesan tu kan. Betul pelajar ya? So gaji PP, gaji pelajar PKK. Bayar ataupun Apur ya? Ya. Okey, jangan lupa. Lagi ni pula. Tengok ni tengok ni. Yang ni paling betul ni insurans. Jangan ambil akan salah ni. Macam mana? Tengok. Ni. Cara keliru tu ni. sikit. Ni keliru. Tengok. Kira-kira. Awak kira. Of course insurans pernah bayar. Kira apa-apa. Tolong pelajar respon. Kita kira sama-sama. Salah tak apa. Saya tak nampak muka awak. Kalau nampak saya panggil awak. Kalau saya ceramah bersemuka, saya akan panggil pelajar. Itu. Ke depan. Okey, belajar. Tulis. Okey, tengok. Ambil masa kira. Okey, berapa insurans pernah bayar? Berapa insurans sebenar? Mana dia? Pelajar? Senyap je. Boleh respon? 1 Mas hingga 2,000. Pelajar? Cuba Wana. Cuba Nafisa. Tu. Lee Suk Fong. Cuba. Tulis kat situ. Tulis. Tulis cepat. Bagi meriah. Bagi meriah sikit. Bagi meriah. Insurans sebenar 2400. Berapa? 2400. Itu insurans apa tu? Tengok tarikh dia, tengok tarikh. Berapa insurans sebenar? Dia start 1 Mei tau. 1 Mei. 2,000. Bagus. Siapa jawab 2,000 tu? Nafisa Amna. Tahniah. Tahniah, memang bagus. Macam you kira tunjuk apa you Time dapat. frame. Time frame. You tunjuk. Kita terang macam mana you buat. Macam mana you kira? Dia dapat 2,000. Macam mana dapat 2,000 insurans? Cikgu, for 1 whole year is it's supposed to be 2,800 kan? For 1 whole year kan? Yes. So there are 2 months that he did not pay yet. Mana pula? 1 Mac. Tengok tempoh bawah kanan dia. Yang Tengok bertindih. tempat akauntan. Yang bertindih. Jawapan tadi betul. Insurans 2,000 betul. So he Tengok. just paid for 10 months, right? So have to times with the 10 over 12 lah. With the 2,400. Yes. Ya, betul. Yes. Betul lah. Yes. 2,400. Tengok jawapan betul kali dengan 10 bulan. Buat time frame. Boleh. Betul pelajar buat time frame kan? Yeah. So dia bayar dari 1 Mei. So bilang dengan jari. Bulan 5, bulan 6 sampai bulan 8. Bilang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berapa bulan? 10 bulan betul? Betul. Bulan 5 sampai bulan 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So hanya 10 bulan saja efektif. Iaitu 2,000 Diiktiraf hanya 10 bulan. So 2,400 kali 10 bahagi 12. Sebab apa? Cari insurans sebulan iaitu bahagi 12 lah. So dapat 2,000. Prabayar
Tolak je kan? 2,400 tolak dibusun 400. Another 2 bulan ataupun 2,400 kali dengan 2/12. Boleh pelajar ya? Boleh, tak cikgu. apa. Tengok lagi. Ni pula. Ni susah ni. Tengok. Ni juga tricky. Tengok pelajar. Siapa boleh buat tu dia faham. Tengok. Kira. Boleh bagi respon, boleh cuba. Salah tak apa. Sewa belum terima ke sewa belum terperoleh? Sewa belum terima ke cikgu? You tak faham lagi. Faham betul? Belum terperoleh tu. Betul. Berapa? Berapa ribu? Sebanyak 2,000. 2,000 belum terperoleh. So 5,000 je lah. Betul ke ni? Tengok kira betul-betul. Kira betul-betul. Start dari 1 Jun. 1 Jun sampai bulan 3. Berapa bulan you dapat sewa? 10 bulan. 10 bulan. Betul? Betul? Betul. Berapa ribu you dapat? Kira ngajari. Bilang jari. Senangnya saya. 5,000. But then 1,000 belum terperoleh lagi. Betul. Itu dia. So 1,000 sewa belum terperoleh. Sebab you patut dapat hanya 5,000 sahaja. Iaitu untuk 10 bulan. Sedangkan Cikgu Zan bagi awak sewa berapa? 1,000. You faham tak? You bayangkan Cikgu Zan sewa berawak. So Cikgu Zan bayar awak 6,000. Tetapi sepatutnya Cikgu Zan bayar awak 5,000. Betul? So 1,000 tu duit Cikgu Zan lagi. So sewa belum terperoleh. Bukan duit you. Duit siapa tu? Duit Cikgu Zan ya. So you hutang pada Cikgu Zan sebanyak 1,000. Sewa belum terperoleh as your liability. Boleh pelajar ya? Sewa Boleh, belum terperoleh. You dapat sewa lebih dari cikgu. Okey, ni dia. Tengok lagi ni pula. Ni senang. Ni simple. Ni paling simple. Masuk. Ni mudah. Direct sikit. Ni direct lah. Ini mesti hasil belum terperoleh. Berapa? Hasil belum terperoleh sebanyak 600. Betul. Komisen belum terperoleh 600. Tu So, direct. komisen diterima. Ni senang ya. So, you tolak. 1,100 tolak 600. So, 7,200 komisen yang diiktiraf. Ya? Jelas. Very good. Ni. Kira balik. Ni senang juga. Ini hasil belum terperoleh juga sebanyak 500. Macam mana you dapat? 3,000 minus 2,500. So dapat 500. Okey. You 500. dapat 500. Faham ya pelajar? So komisen diterima 2,500 yang diiktiraf. Then you dapat, you bayar lebih 3,000. Then you berlakulah komisen belum terima sebanyak 500. You dapat 3,000 kan? Tetapi sebenarnya patut dapat 2,500 saja hasil sebenar you. 500 lagi tu duit Cikgu Zan ya, bukan duit awak. Jadi senang nak ingat. Senangnya konsepnya. Hasil belum terperoleh bukan you punya hasil. Hasil orang lain. Okey? Okey, ni lagi tricky. Tengok ni. Ni susah. Suku tahun. You try buat. Okey, cuba kira. Tahu tak suku tahun berapa bulan suku tahun? Every 3 months. Every Yeah. 3 months. No, 4 months. 3 months. 3 months Suku kan? tu quarter kan? Suku tu Okay, quarter. 3 months. So 3 months. Bukan 4 months 3 months. Ramai pelajar salah faham. Suku tahun we call that 3 months. We call 1/4. Suku tahun. Quarter. Okay, berapa you kira? Ni susah ya pelajar.
Ini susah. Cuba. Okay, any idea? Ada cadangan? Hasil Jawapan? belum terperoleh. 13,500 not yet received yet. Berapa? 13,500 masih belum diterima. Betul ke? Betul cikgu. Cek betul-betul balik. Sebab sewa yang telah diterima hanya untuk suku tahun je. Suku tu 3 bulan lah kan. Ha? So 4,500 yang telah diterima. 4,000? 4,500. 5,500. Okay, you betul dapat berapa? 4,500 yang telah diterima. You tengok balik 18,000 setahun. Sebulan berapa? Satu bulan 1,500. is 1,500. 1,500. Okay. Start pada Mac. Mac sampai Disember bulan? 12. Dia terima 9 15,000. 15,000. 3,000 tak terima. 15,000 kan? 15,000. 10 bulan. 1 bulan 10 bulan. 1,500. Okay, dia baru dapat berapa? 15. Dia patut dapat berapa? 18. 18. 15 kan? Oi, 13,500. tengok. Betul jawapan saya. Ke saya salah kira? Betul tak? Tak pastilah sir. You tengok. Ina, cuba komen Ina. Ya, ya. Dia tengok tu ayat dia cakap apa? Komisi tengok ayat dia. berjumlah tidak silap. Soalan dia kata sewa yang telah diterima hanya untuk suku tahun sahaja. Jadi? Di situ maknanya satu suku tahun 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Jadi maknanya yang belum terima berapa? Yang patut terima, yang diterima 15,000 lah. Betul lah. Jadi tolaklah dengan 4,500 tadi. Betul kan? Wah, siapa tadi? Wah, aku tadi. Betul kan? Betul tak tu? Tu dia. Saya. Kita faham dan belajar. Betul tak? You faham tak? Belajar. Ini kebat tau. Okey. Kita faham balik. Kira sebulan itu senang. Kira sebulan dulu. 1,500 sebulan. Okey, kira sebulan. Okey Kali dengan 3 bulan. 1,500 kali 3, 4,500. Jangan jawapan jadi. Faham tak belajar? Faham cikgu. You sewa start bila? Start bulan Mac kan? Bilang dengan jari? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa bulan? 10 bulan betul? 10 bulan 18,000 bahagi 12 kali 10 betul? Dapat tak? 15,000 betul? Betul. Cikgu. Ya betul. Then you dah baru dapat 3 bulan kan? So tolak dengan 4,500 you terdapat lagi 10,500. Ini memang kebat. Ini sebagai kita awak kan. Belajar boleh keluar macam ni SPM tau. Ini saya ambil contoh soalan-soalan SPM yang lama-lama. Tahu tak pelajar? Soalan SCCI contoh dia saya tengok So tolong faham betul-betul. Tak apa, seluruh faham. Lagi. Ni lagi tengok, ni tengok, lagi pening. Ni macam mana? Tengok. Okey, tengok yang ni. Zan, kita tengok jawapan tadi tu. Cikgu tengok jawapan tadi tu. Ada Ui Jin Ho. Jawapan nombor 9 tadi. Salah type. Tengok jawapan soal tu. Kenapa tak sama nilai tu? Saya sudah type tu. Kita boleh So 10,500 Okey, sorry 10,500. Salah type tu.
boleh komen ya kalau ada rasa tak setuju ke. Kita boleh macam tahu kan cikgu buat silap ke. Betul. You boleh komen yang pelajar. Betul. Boleh komen. Cikgu, kenapa cikgu kali 10 per 12? Kenapa kata 3 bulan, kenapa tak 9 per 12? Kenapa? Boleh lah tanya. Dah Boleh tanya pelajar. Boleh tanya, jangan senyap je. Tanya. Tanya tak apa, kita berbincang. Tanya, kita boleh otak kita running tu. Dia macam dia dah dapat soalan dah biasa run kan otak kita, dia akan kita dapat dah, dia dah latih dah. Betul. Itu. Kau tak boleh hafal. Jangan hafal tu pelajar. Tengok tempo-tempo dia. Okey. Okey, pergi lagi tengok soalan 10. Ni macam mana soalan 10? Cara macam ni memang meninggal murid kan. Betul. This is a finance, kewangan. Kewangan, nampak tak pelajar? Kewangan menyelang dalam perakaunan. Macam itulah. Okey. Jom kira 4%. 4 Kira. Cikgu, yang belum terima tu ialah 700 ke cikgu? 700? Bagus, boleh tahu? Bagus juga, you faham? Over 100 times 50,000 kan. So first you get 2,000 kan. But the 2,000 is for the whole year. It's not from April to December, which is only 9 months. So kalau 9 months, with times with 2,000, you get 1,500. So yang belum bayar ialah 1,500 tolak dengan 800 dapat 700. Belum terima, betul lah. Itu dia. Betul kan? Betul. I mean belum terima, not Ya, betul. belum bayar. Belum terima. Belum terima. Simpanan belum terima. Kalau belum terima pinjaman, faedah pinjaman belum bayar. So 4% kali 50,000 kali 9 per 12. Kalau you invest pada bulan April. So suppose you dapat 1,500, you baru dapat 800 kan? So 700. Ini pelajar boleh keluar pelajar. Boleh keluar maklumat tambahan, PKK. Ini lah kebat pelajar yang kita bimbang pada kamu tu. Faham tak? Sebab kamu pelajar Sembilang, Cikgu Zan bagi aras tinggi sikit bagi kamu nampak ya. Tak apa. Latihan ni sangat, soalan saya buat ni sangat berguna untuk kamu. Faham tak? Kamu latihlah benda-benda ni Okey, tak apa. Ni, insurans. Tengok insurans. Dia quite simple, senang sikit, agak mudah. Okay, macam mana? 140 belum bayar. Belum bayar? Belum bayar ke belum bayar? Dah bayar. Prabayar. Dah bayar kan? Sudah bayar 840. So, prabayar. Dapat? Bayar, 140. prabayar. Prabayar Prabayar. 840 kali 10 sebab dia start daripada bulan Mac. Bilang dengan jari kan? 3, 4, bilang dengan jari ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 10 bulan. Insurans efektif hanya 10 months. So 700. You dah bayar berapa? 840. You lebih bayar sebanyak 140. Cik Zan, kalau nak ubah cara lain boleh cari untuk Boleh. sebulan. Boleh. Ya Boleh? kan? Boleh. Dia banyak cara fikir. Dia banyak cara you fikir So you bagi 12 kali 10 sana 2 bulan kan? Boleh juga You kali cari sebulan berapa? Okay, 840 bahagi 12 dapat sebulan. Then you kali dengan 10 atau kali dengan 2 bulan untuk PKK kan? So 2 bulan tu prabayar. So, 2 cara nak buat Okay, very good. Ni tengok lagi insurans. Tengok tempoh matangnya 31 Julai. Sama juga we call that tempoh matang Dia panggil tempoh matang cukup setahun. Okay, jangan tak faham tempoh matang belajar tempoh habis tu setahun. Okay, macam mana? Soalan 12. Ini prabayar ke? Berapa? 2,800 prabayar. Betul, very good.
So kita hanya efektif 5 bulan, betul? Sebab dia kata berakhir pada 31 Disember. So Ogos sampai Disember saja. 8, 9, 10, 11, 12. Faham belajar insurans tu hanya 5 bulan. Start dari 8 Ogos sampai Disember. So 8, 9, 10, 11, 5 bulan. So prabayar tolak balik ataupun prabayar selama 7 bulan. 4,800 bahagi 12 kali 7. Boleh juga ya, banyak cara. So banyak dia dapat cara lah. prabayar sebanyak 2,800. Boleh ya pelajar? Insurans memang Boleh cikgu. selalu keluar. Very good. Thanks. Okey, Wana, lagi. kita buka kamera nak tengok wajah Wana ni. Boleh. Apalah cikgu dapat mengajar. Cikgu saya shy. Ya kan? Okey, nombor 13. Tengok 13 macam mana? Try. Macam mana? Macam mana? Ada idea? Yang sewa prabayar ialah 960 ke? Betul ke tu? You kira balik. Ah, 1,200. betul. Sewa prabayar 1,200. Faham tak macam mana? You sewa daripada, okey, tengok tu, sehingga 31 Mac. Okey, 4,800 kali dengan 9. Sebab apa pelajar? You hanya sewa, you sewa sampai bulan 3, betul? You berniaga sampai bulan 12, betul? So lebih 3 bulan kan? So 3 bulan sewa prabayar ataupun you pakai hanya 9 bulan saja sewa yang patut dibayar. So sewa prabayar 3 bulan, betul? Sebab selepas daripada Disember tu Januari, Februari, Mac 3 bulan kan? So you kena ambil kira 3 bulan sewa prabayar. So 1,200. Sewa dia 3,600. Okey Ni macam mana? Soalan 14. Inventory ada tulis. Berapa? 160 is inventory ada tulis. Okey, berapa ada tulis sebenarnya? 500 880 sebenarnya. Kan? 560. Yang ni kena Tengok tolak balik. ke cikgu? Kena tolak, Mak. Dia beli 720. Oh, So belian dia ada belum tulis. guna lagi. Dia belum pakai So, lagi we have to minus. 16. So you kena minus ya. So 560 alat tulis inventory 160. Cik Jangan Zan, lupa pelajar ya. kata kunci dia masih belum digunakan. Ya. Maka dia jadi inventory. Tengok ya pelajar. Masih belum digunakan. So kata kuncinya inventory. Itulah sebab kita panggil inventory ada tulis. Faham tak Jadi pelajar? aset. Faham ya? So konsep belanja akan habis kan? So ni tak habis lagi. So simpan sebagai inventory ataupun stok. Itu panggil stok kan? Kita panggil inventory. Inventory, So ya. kita kena letak sebagai aset dalam PKK 160. Aset semasa. Jangan lupa pelajar. Ni ramai pelajar keliru ni, inventory. Ini antara yang murid cuai. Cemerlang Ya. tak boleh cuai. Cemerlang tak boleh cuai. Betul. Okay, lagi ni. Macam mana? Cuba respon. Okay. Sewa prabayar tu ialah 2,400 ke? Betul.
2,400. Sebab apa? Dia sewa bermula daripada 1 April. So April sampai Disember berapa bulan? 9 bulan. So 9. pelajar, you bilang dengan jari atau buat timeline ya, buat you timeline dia. You kena bincang, you kena kira dengan jari ataupun you buat timeline dia. So 7,200 selama 9 bulan lah. And then yang balance tu berapa bulan lagi? 3 bulan ataupun you minus. So dua kaedah ya, ada budak guna 9,900 kali dengan 3/2. Jawapannya sama. Sama. Okay, saya tak buat Ada start yang kan? Sama ya. Betul. Okay, lagi tengok yang ni. Ni pelajar tengok, ni pinjaman. Masa nak habis dan jelas yang terakhir sekali. Tengok. Ada azan. Okay, berapa? Sudah pinjaman. Cikgu, still the same screen. Mesti belum bayar ya pelajar. Kaedah pinjaman mesti belum bayar. Berapa? RM600. Berapa? Tengok tempoh, tengok bulan. Hello? Ada respon? Cikgu yang belum bayar tu ialah Hello? 600 ke cikgu? Bagus, Liang Pui Ki. Li Suk Fong. Bagus. Lagi siapa yang jawab? Belum bayar. Cikgu, how get 300 not 600 ke? Sebab dia I count I get 1,800 yang sepatutnya kan. Cik Zan? Okey? Lain Cik Zan okey? Nanti tak nampak. Cuba tengok bulan. Tempoh kewangan tu kena matchkan dengan tempoh faedah tu. Oh, ada Juni lagi cikgu. 10 bulan tu dalam tempoh semasa. Cikgu, saya tak suka soalan yang panjang cikgu. I cannot read teacher. Tak apa. Yang penting you analysing tu betul. Tengok Cik Zan tengah betulkan dia punya line tu sekejap. Sekejap. Jadi dia masuk balik. Sekejap ya. Tunggu. Jadi saya nak bagi tahu dia kena tengok tempoh tamat kita dengan tempoh yang tu akaun tu berlaku. Dia akan bersilang. Itu yang akan tengok belum bayar ataupun terima lebih. Belum tepuk oleh. Yang ni bila pinjaman dia mesti belum bayar. Kalau simpanan belum terima. So ada sini faedah atas pinjaman belum bayar. Tadi yang jawab 300 tu betul. Saya tunggu ya Cik Zan ya. Dia tengah betulkan. Dia cakap dia tengah masuk balik. Sabar. Dah azan. Nak ambil. Rena? Ya. Jangan suruh ni. Boleh Cik Zan ulas soalan tu. Lain dah habis benda tak okey dah. Okey dah. Okey dah. Clear. Okey pelajar ya. So lain benda tak okey. Kita akan kupas lagi minggu depan insya-Allah. So Ina boleh kupasan sikit. Okey, baiklah murid-murid yang tak apa, murid boleh cuba balik soalan yang faedah tentang pinjaman. Dan apa yang saya boleh rumuskan pada hari ni, kalau awak nampak macam alah dah biasa. Dia bukan masalah dah biasa. Kita ni suka lupa. Yang pertama. Yang kedua, suka cuai. Dia ada integrasi matematik dalam ni. Yang lain-lain tu semua adalah penyataan masalah dalam subjek matematik. Tapi nilai tu kita account kan dalam perakaunan lah, mengikut sistem perakaunan. Tu yang pertama. Yang kedua, apa yang Cikgu Zam buat daripada awal sampai nak habis 4.5 ni, dia akan insert dalam semua soalan dalam kertas 2. Dalam maklumat tambahan. Yang beza nilai sahaja. Dan tarikh-tarikh. Tu saya buat rumusan di sini. Murid-murid sebenarnya apa yang kita belajar pada awal, kita tak boleh. Kenapa you tak buat terus tajuk yang nak keluar spot? Murid bukan tu keluar.
Yang penting kami bagi alatan yang cukup untuk kau berperang. Betul tak Cik Zan? Asas sistem, Betul, betul, betul. sistem kereta bergu, debit kredit, itu pelarasan, itu tapak dia dulu. Nanti minggu depan saya pasti Ya. Cik Zan akan buat survey tentang tajuk-tajuk yang kita rasa-rasa perlu diberi perhatian lebih. Minggu depan saya beritahu. Okey. Ya, tu budak-budak terima kasih lah ya kerana apa yang saya boleh komenkan, apa iaitu memberi komitmen rasa macam panas hari ni Cik. Seronok. Ya, betul yang bagus memberi ya. komitmen. Kalau tidak bosan juga kalau buat tak tahu je kan. Betul. Tu saya Ya, rasa ya. seronok. Tu sebagai penutup, akhir kata yang saya boleh bagi pada murid-murid, ulang balik latihan ni, tengok dalam kerja tu buat balik. Kalau kami nak ubah pun kami ubah tarikh, ubah nilai, ubah nama orang. Dan sesungguhnya nak habis lagi 2 minit. Repetition is the mother of learning. Repetition is the mother of success. Repetition is the key to success. Repetition is the key to mastery. So do the best. Maknanya kalau awak buat yang terbaik, awak akan tak cuai semua. InsyaAllah A+ dalam tangan awak. Okay, terima kasih buat Cik Jumpa Nuzan. minggu depan insyaAllah pelajar. Terima kasih pada Raisman. Okey, terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Minggu depan jumpa. Okey. Ya, Terima kasih, okey. cikgu. Okey, bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, salam. Terima kasih. Cikgu.